yang paling tinggi, pangkat yang ketiga duduk nombor 2, pangkat yang kedua inilah hak paling rendah sekali. Jadi susunan pangkat tu dia jadi tak susung lah ni. Adapun pangkat tawakul, pangkat ikhlas, pangkat tawakul, pangkat ikhlas. Mana contoh pangkat ikhlas? Dia sifat-sifat kepujian di hati ni ada pangkat masing-masing. Pangkat ikhlas contohnya muka surat 85. Pangkat yang pertama yang paling tinggi sekali, pangkat yang kedua ikhlas yang pertengahan, pangkat yang ketiga ikhlas yang lebih rendah dari pangkat yang kedua. Itu susun molek. Pangkat ikhlas muka 85. Pangkat yang pertama tu hak nombor 1, mengerjakan ibadah semata-mata kerana menjunjung perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini ikhlas yang lebih tinggi. Ini ikhlas para siddiqin, para aulia. Atau pangkat yang nombor 1. Yang pertama. Pangkat yang kedua yang pertengahan lah, pangkat yang mana dia mengerjakan ibadah kerana nak pahala, nak syurga, nak lepas daripada api neraka. Itu ikhlas nombor 2, pangkat yang kedua. Pangkat yang ketiga hak paling rendah, ikhlas lagi tapi nombor 3. Kalau susunan pangkat ikhlas ni disusun tu ni, pangkat yang pertama, pangkat yang kedua, pangkat yang ketiga. Mana dahulu bicara berkaitan dengan zuhud. Ada 3 pangkat. Dahulu bicara sifat kepujian yang kedua tu. Dia ada beberapa pangkat. Pangkat yang pertama, kemudian pangkat yang kedua, disusun hak dalam ni, hak bicara pangkat yang kedua, hak di muka surat dahulunya surat 72. Pangkat yang pertama, pangkat yang kedua, pangkat yang ketiga. Pangkat yang pertama, pangkat yang kedua, pangkat yang ketiga. Pangkat yang pertama tu hak paling rendah lah, permulaan zuhud. Pangkat yang kedua yang pertengahan. Pangkat yang ketiga tu hak pangkat ikhlas, hak nombor 1. Hak di muka 72. Pangkat zuhud, pangkat yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang pertama tu paling rendah, yang kedua pertengahan, yang ketiga tu zuhud hak nombor 1. Jadi bicara bab pangkat ikhlas, hak nombor 1 tu lah hak paling tinggi. Ikhlas para siddiqin, para aulia. Pangkat yang kedua tu yang pertengahan, ikhlas yang pertengahan. Pangkat yang ketiga tu ikhlas tapi yang paling rendah sekali, tapi ikhlas hak paling rendah. Dia amal ibadah nak dunia. Ada juga nak dunia panggil ikhlas. Dia amal ibadah contohnya baca surah Waqiah tiap-tiap hari, semain sunat duha tiap-tiap hari. Niat dia nak murah rezeki. Tu ikhlas hak paling rendah sekali. Ikhlas hak paling rendah. Pada ni dia bayar zakat bukan nak pahala. Dia zakat kerana nak lepas daripada Tuhan timpakan musibah. Zakat tak bayarkan nanti
Jadi hak lain-lain pun Tuhan tarik balik jadi miskin ke apa ke. Dia sentiasa bayar zakat untuk memastikan hartanya tidak ditarik oleh Allah. Bukan kerana nak pahala atau paling rendah. Cuma dalam kitab Minhajul Abidin Imam Ghazalinya, kalaulah buat amal ibadah dengan tujuan nak dunia, sebab dalam kitab Minhajul Abidin ikhlas dua je. Ikhlas amal, kalau hak tadi pangkat yang pertama ikhlas menuntut pahala, itu ikhlas nombor dua hak dalam Minhajul Abidin. Kemudian contoh tadinya baca surah Waqiah sebagai sunat duha, bukan nak pahala, nak murah rezeki atas dunia. Ikhlas dengan syarat nak murah rezeki itu hak kembali pada agama. Kenapa nak murah rezeki? Sebab nak belajar agama. Kenapa nak murah rezeki? Sebab nak tanggung nafkah keluarga yang wajib. Itu baru dipanggil ikhlas. Kenapa nak murah rezeki? Kerana nak enjoy. Tu tak panggil ikhlas. Sekarang dia baca surah Waqiah, amal ibadah. Sebagai sunat duha, amal ibadah, bukan nak pahala, nak murah rezeki atas dunia. Dan kita midhasnya, murah rezeki atas dunia untuk apa? Untuk belajar agama, untuk tanggung nafkah keluarga. Jadi murah rezeki itu untuk akhirat juga. Maka dipanggil ikhlas. Tapi untuk murah rezeki supaya boleh enjoy, itu dipanggil riak, dipanggil ikhlas. Ada. Itu nak kita Minhajul Abidin. Atau bicara bab pangkat. Tapi susunan pangkat ni, susunan pangkat tak sama. Hak zuhud pangkat pertama paling rendah, yang kedua pertengahan, yang tiga paling tinggi. Pangkat ikhlas yang pertama hak paling tinggi, nombor dua pertengahan, nombor tiga hak ikhlas paling rendah. Adapun pangkat sabar ni yang paling tinggi yang pertama, yang pertengahan yang ketiga, yang kedua ni yang paling rendah. Itu susunan lah. Jadi yang kedua dari tiga pangkat sabar ni, pangkat yang lebih rendah. Hak ni lebih rendah daripada pangkat yang pertama dan lebih rendah dari pangkat yang ketiga. Kalau kira-kira yang kedua ni, hak ni tak ada sabar dah yang kedua ni. Hak ni kalau kita tak masuk dalam pangkat sabar ni. Sebab ni hak paling rendah sekali ni. Hak paling rendah sekali ni. Hak nombor dua ni, iaitu tengok bahawa kuat oleh yang menyeru kepada keinginan nafsu. Dan kalau oleh yang menyeru kepada agama dan menang oleh hawa nafsu dan menyerah diri oleh hati itu kepada tentera syaitan, maka mereka yang mempunyai pangkat ini setengah daripada puak golongan yang dikatakan bagi mereka itu la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Artinya demi Allah, selagi memenuhkan oleh kami, oleh Allah Subhanahu wa taala, akan api neraka jahanam dari jin dan manusia sekalian. Maka ada bagi orang yang pangkat ini dua alamat. Salah satu daripada keduanya bahawa berkata ia, aku ingin akan taubah, tetapi teruzur atas aku daripada taubah, maka tiada loba aku pada taubah. Maka orang ini yang putus asa, lagi yang binasa. Alamat yang kedua bahawa tiada ditinggalkan padanya keinginan bertaubah, tapi berkata ia, Allah Ta'ala sangat pemurah, sangat pengampun, sangat kasih sayang, terkaya ia daripada taubahku, maka syurga yang luas itu tiada sempit ia daripada aku. Maka orang ini telah jadi akalnya tawanan bagi keinginan, dan tiada memakai ia akan dia, melainkan pada mencari halah bagi menunaikan keinginan. Ada sabar sini. Ini pangkat haiwan. Pangkat yang kedua ni, yang paling rendah ni, ini martabat haiwan. Kalau kira sini kau,
Tak ada sabar lah ni. Hak ni hak neraka dah ni. Hak yang kedua ni. Ada pun bicara pangkat zuhud yang paling rendah, pangkat ikhlas yang paling rendah. Zuhud lagi paling rendah pun, ikhlas lagi paling rendah pun. Nanti bicara tawakul, tawakul yang paling rendah, tawakul lagi. Hak ning ni sabarnya kat mana ni? Ikut hawa nafsu semata-mata dah ni. Hak ni kalah dah ni. Hak menyeru kepada kebaikan. Tapi dia panggil pangkat yang kedua yang lebih rendah. Hak ning ni kiranya hak keluar daripada pangkat sabar terus. Tak ada sabar-sabar ni. Hak sabar yang hak biasa kita orang awam ni, hak sabar nombor 3 tu. Terkadang menang seruan kepada kebaikan, terkadang menang seruan kepada kejahatan hawa nafsu. Hak tu hak sabar orang awam. Hak nombor 3 tu. Hak dia kata hak nombor 3, hak dia pangkat yang pertengahan. Hak pangkat yang pertama, hak tu hak pangkat yang paling tinggi. Yang mana seruan kepada keinginan nafsu sudah tidak ada. Yang ada dalam kehidupan dianya ketaatan. Sabar betul-betul dan mengerjakan ketaatan, sabar betul-betul dan meninggalkan maksiat. Maksiat memang dia tak buat dah. Dia sabar sentiasa. Adapun terkadang buat taat, terkadang buat maksiat. Tu sabar yang pertengahan nombor 3. Terkadang menang seruan kepada kebaikan, rajin buat amal ibadah. Terkadang kalah yang menyuruh kepada kebaikan, menang yang menyuruh kepada kejahatan, buat maksiat. Itu hak nombor 3, hak pertengahan dia kata. Hak nombor pertama tu kok, hak tu sabar semata-mata. Orang ni orang yang berkata Rabbunallah sumastaqamu. Hak ni. Mereka yang berkata bermula Tuhan kami ialah Allah, dan istiqamah mereka atas mengerjakan ketaatan zahir dan batin. Ini sabar sentiasa ni, tidak mengerjakan kemaksiatan. Ini hak nombor 1. Hak nombor 2, hak sabar orang kebanyakan. Hak nombor 3, hak kata pertengahan. Hak nombor 2 ni, hak masuk dalam neraka jahanam. Hak nombor 2, tapi letak sabar yang paling rendah. Tak ada dah sabarnya. Semata-mata hawa nafsu semata-matanya. Tak ada sabar. Terkadang taat, terkadang maksiat. Itu sabar yang pertengahan. Hak duduk nombor 3. Nak duduk di sabar pangkat yang pertama ni. Hak ni dia kena mengekalkan sabar dan mujahadah yang lama untuk mengekalkan sabar. Pangkat-pangkat ni bukan boleh letak. Macam contoh bicara zuhud dahulu, bukan boleh letak-letak. Itu bicara bab dalaman. Pangkat ikhlas pun tak boleh letak juga. Pangkat ikhlas nak pahala, nak syurga, waktu pangkat pertengahan. Pangkat yang paling tinggi semata-mata taqarrub ilallah, semata-mata nak mendampingkan diri kepada Allah, semata-mata kita hamba mengerjakan suruhan Tuhan, meninggal kalangan Tuhan. Waktu pangkat nombor 1, saya duduk situ saya duduk situ Kalau dakwa tu bukan lalu dah. Itu bergantung kepada kekuatan dalaman masing-masing. Yang nyatanya orang ikhlas pangkat yang pertengahan nak pahala boleh tengok lalu dah. Macam mana amal ibadah bulan Ramadan dengan bulan yang lain, sama ke dah? Ada kenapa? Ramadan pahala berganda. Tengoklah tu, pahala lah tu. Kalau ikhlas pangkat pertama, Ramadan tak Ramadan, dia hamba. Tapi umumnya kita ni, kalau Ramadan lain buat amal, lebih daripada bulan yang lain. Kenapa? Kerana gandaan. Tu duduk pangkat nombor 2. Berubah-ubah ketaatan.
Tambahan pula hak pangkat nombor 2 ni, pergi Mekah pula. Hak pangkat nombor 2 ni kok. 5 waktu. Semua Jumaat di Masjidil Haram. Awal-awal duduk masjid dah. Gandaan. 1,000 gandaan dah. Semain pula di Masjidil Haram. Tapi apabila balik kampung, awal macam duduk Mekah juga pergi masjid. Hak 5 waktu pergi cukup 5. Kurang dah lah. Sebab apa? Tak ganda dah macam duduk Mekah. Itu ikhlas hak nombor 2. Saya duduk nombor pertama. Tak usah duduk kata lah. Ni orang haji nak dakwa. Ni bergantung kepada dalaman masing-masing. Sama ni bicara bab sabar ni. Nak duduk hak sabar peringkat yang pertama ni. Hak Rabbunallah sumastaqamu ni. Hak duduk pangkat pertama ni lah. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka tiada ketakutan atas mereka itu pada ketika nak mati. Dan tiada perkara yang menduka-citakan bagi mereka itu. Tak ada ketakutan pada masa nak mati. Duduk tangga ni. Duduk tangga Rabbunallah sumastaqamu. Tuhan kami ialah Allah Ta'ala. Dalam penabagi hati ni artinya mengesakan mereka itu akal Allah. Ni hak benar-benar mentauhidkan Allah pada zat, sifat dan perbuatan. Kemudian istiqamah pula taat zahir dan batin. Hak tangga yang paling tinggi hak tangga ni, setiap saat hatinya istiqamah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah al-istiqamatu khairun min alfi karamah ni. Istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah lagi ni. Al-istiqamah apa? Istiqamah hati para aulia saah demi saah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini hak tangga dia. Hak tangga ni sungguh tauhid mereka tauhid khas, makrifah mereka makrifah khasah. Tauhid atas sekali, tauhid para sahabat, tauhid para aulia. Makrifah para sahabat, makrifah para aulia. Iman mereka iman yang kamil. Iman siapa? Iman para sahabat, iman para aulia. Hak kita tauhid, makrifah, iman, tapi peringkat syariah. Kesabaran kita kuat ke? Nombor 3 tu lah. Terkadang sabar menang sebelah kebaikan, terkadang hilang sabar menang sebelah yang menyuruh pada kejahatan. Ada hak nombor 3 tu. Hak nombor pertama ni, istiqamah yang paling besarnya, istiqamah tetap kekal hati bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-istiqamatu khair min alfi karamah. Istiqamah lebih baik dari 1000 karamah. Orang duduk tangga ni karamah-karamah, kemuliaan-kemuliaan termasuk perkara mencari adah bagi mereka. Mereka tidak heran pun. Mereka tak peduli pun. Mereka dapat karamah, aulia-aulia, bukan mencari adah. Bagi mereka, mereka anggap itu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka terima hanya atas nama semata-mata mereka hamba. Bukan mereka nak. Karamah, perkara pencari adah mereka nak, tapi mereka terima kerana mereka hamba. Itu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang penting bagi mereka? Al-istiqamah. Apa dia istiqamah? Tetap hati, kekal hati, saah demi saah, nafas demi nafas bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bicara hak tauhid khas. Wahdatul af'al, wahdatul asma, wahdatul sifat, wahdatul zat. Wahdatul af'al permulaan maqam aulia. Ni. Ini bicara bab maqam ni. Faham tak? Ini bicara bab maqam. Yang dicerita dalam kitab Hikam, syarahan Tauqu Pulau Mani, yang dicerita dalam kitab Ad-Durrun Nafi. Ni mereka yang duduk tangga ni lah. Oh, kami belajar dah kitab Hikam, syarah Tauqu Pulau Mani. Kami beramal dengan maqam ni. Itu bukan amalan. Itu bukan amalan. Kena faham boleh. Kita tak apalah tak belajar, tapi kita kena faham mana orang salah mengaji ni. Kita belajar wa amal ni hak syariat, hak ikhtiari.
Wajib kita belajar, wajib kita buat amal, hak ikhtiari, hak pilihan kita. Ada ni. Hak ikhtiari, hak pilihan kita. Wajib kita belajar, wajib kita buat amal. Belajar ilmu fadha'in tauhid, amalnya berakidah dengan ilmu tauhid itu. Belajar fadha'in fiqh tasawuf, kita wajib beramal, itu ikhtiari. Adapun orang belajar kita tasawuf hakikah, kitab hikam syarah taqu pelamani contohnya menceritakan macam mana mereka yang sampai wahdatul af'al, macam mana sampai maqam aulia. Bukan kita boleh buat amal, cuma tahu mereka tangga ni, makrifah mereka gitu, tauhid mereka gitu, iman mereka gitu. Cerita. Bukan kita nak amal, bukan kita nak lakon. Ni hak khoyai. Hak guru pun khoyai, hak dengar pun duk dia dah. Kami mengaji kita atas hakikah, kami duduk makan hakikah, kamu semua ni syariat, kamu tak akan faham apa yang kami bicara. Oh hebat. Ni khoyap pi apa dia telang. Pi ni power daripada pi kuda lagi ni. Khoyap pelik. Dan kita hikam syaitan kuno ni menceritakan. Belajarlah lama mana pun kalau tidak ada kurniaan daripada Allah tak sapa. Walaupun tak belajar kita hikam syaitan kuno manis pun atas kurniaan Allah sapa juga makan tu. Walaupun tak belajar pun. Belajar bukan awak amal, dia letak ke dia bakom. Maka dia pun dakwa lah. Orang lain ni orang lain ni hati zulmah lah, terhijab lah, jauh daripada Allah lah, domai syariat, bila nak sampai Tuhan lah. Ning ni biasa yang mana lah ni kena tipu orang panggil. Sebab apa kena tipu gitu? Sebab kerana salah pengajian. Dia tak belajar ilmu agama ni sebagaimana yang disusun, diatur oleh Imam Ghazali rahimahullah. Belajar hak mana dulu? Ilmu amal hak mana dulu? Lepas tu naik setangga. Dak ni. Hak ni puak ni fadha'in tauhid fiqh tasawuf tak ada pun. Dia ambil tinggi, jumpa guru yang salah pula, guru yang tidak mursyid, guru pun buat lakon, anak murid pun buat lakon, dia pun dakwa diri. Lepas dakwa diri, dia pun tomoh orang lain ni, orang tak ada ni, orang alim lidah, bukan alim hati yang macam-macam dibubuk. Orang mengajar-mengajar syak tu alim lidah belakang tu, jauh dengan Tuhan, terijak dengan Tuhan, tak sapa ke Tuhan Dan siapa yang sapa ke Tuhan? Guru mereka dan anak murid tu lah. Hak khoyah. Manapa kami belajar kita tasawuf hakikah, kami duduk makam tu. Bukan. Itu atas kurniaan. Itu bukan ikhtiari, bukan pilihan. Ikhtiari syariat. Belajar fadha'in tauhid, fiqh tasawuf itu ikhtiari. Lepas tu berakidah, kena beramal zahir batin dengan ilmu. Itu ikhtiari. Hak makam kedudukan itu kurniaan, bukan ikhtiari. Kalau tak nak kurnia, duduk makam tu walaupun tak pernah belajar tasawuf hakikah sekalipun. Orang belajar tasawuf hakikah ni nak kenal aje, bukan nak bubuh di diri. Hak karut-marut dalam FB tu, hak jenis nak bubuh ke diri tu. Jadi kalau pangkat yang pertama ni, kalau nak kira secara halusi kok, hak ni hak tu tangga tadilah. Duk tangga tauhid khas, makrifah khasah, iman yang kamil, zahir batin, istiqamah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Zahir batin mereka bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni barulah terjamin tiada ketakutan. Terjamin. Kan ada ni. Ni terjamin. Bahawa mereka ada di kalangan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang fala khaufun alaihim, tak ada ketakutan, memang terjamin mereka. Tapi ini semua atas kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hak sabar, hak pangkat yang pertama, yang paling tinggi. Dan yang kedua ni, yang kedua daripada 3 pangkat sabar, pangkat yang lebih rendah, iaitu bahawa kuat oleh yang menyuruh kepada keinginan nafsu dan kalah oleh yang menyuruh kepada agama.
Hening ni pangkat haiwan, nafsu semata-mata haiwan, nafsu semata-mata haiwan, tidak ada akal. Jadi manusia ada akal, tapi kalau haiwan lah, sebab manusia ada nafsu, ada akal. Kalau haiwan ada nafsu semata-mata, haiwan ada nafsu semata-mata. Malaikat ada akal, tidak ada nafsu. Gitulah. Ada akal saja malaikat, ada nafsu syahwat saja binatang. Ada akal dan nafsu syahwat manusia dan jin. Manusia dan jin yang ada akal, yang ada nafsu syahwat, manusia dan jin. Malaikat, binatang tak ada akal, nafsu semata-mata. Adapun malaikat dia tak ada syahwat, jadi mudah buat taat secara tabi'i, secara jibili, secara semula jadi. Malaikat semata-mata mengabdikan diri akan Allah. Sebab itulah pahala malaikat tidak akan sebanyak pahala ibadah yang dilakukan oleh manusia dan jin. Sebab manusia dan jin melakukan amal ibadah kena mujahadah, lawan hawa nafsu dulu. Malaikat buat amal ibadah ni secara pada, secara tabi'i, secara jibili dia panggil, jibiliyah dia panggil, secara semula jadi. Matbuk dia gitu dah, pada matbuk dia memang kejadian dia begitu dah, beribadah kepada Allah. Matbuk pada ni tidak ada mujahadah-mujahadahnya. Tapi hakiki Tuhan belaka, bukan tabi'i jibili matbuk ni hak malaikat, bukan, hak Tuhan belaka. Jadi malaikat ni tak ada syahwat, tak ada nafsu. Jadi pahala ibadah malaikat ni rendah. Hak tinggi pahala ibadah manusia dan jin, sebab ada dua tu, ada akal, ada nafsu. Sekarang ni hak yang kedua ni baru kuat oleh menyeru kepada keinginan nafsu, dan kalah oleh menyeru kepada agama. Yang menyeru kepada keinginan nafsu ni nafsu sendiri, syaitan. Ni tentera yang menyeru kepada kejahatan, nafsu dan syaitan. Dan kalau oleh menyeru kepada agama, yang menyeru kepada kebaikan ni akal dan juga malaikah. Yang menyeru kepada agama, yang menyeru kepada kebaikan, akal dan malaikah. Yang menyeru kepada kejahatan, nafsu syahwat dan juga syaitan. Syaitan yang menyuruh pada kejahatan ni minal jinnati wan nas, daripada jin, syaitan tak nampak tu, dan juga syaitan daripada manusia. Dan menang oleh hawa nafsu, menang oleh kemahuan, dan menyerah diri oleh hati itu kepada tentera syaitan. Tentera syaitan. Mana tentera syaitan ni? Alah, nafsu dan syaitan. Itu tentera syaitan. Menjadi mana pun ni, mengikut oleh hati itu kepada tentera syaitan. Dan mereka yang ampunya pangkat ini, pangkat yang kedua yang paling rendah ni, setengah daripada puak, setengah daripada golongan yang dikatakan bagi mereka itu, yang dikatakan bagi mereka itu, mana? La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Artinya demi Allah, la'amla'anna, lamul qasam, demi Allah selagi memenuhkan oleh kami, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan api neraka daripada jin dan manusia sekalian.
Jin manusia mana ni? Ni ada pangkat yang ketiga, hawa nafsu semata-mata. Kalau yang menyuruh kepada agama, kepada kebajikan, dalam ayat ni menyebut jin terlebih dahulu barulah diiringi dengan manusia. Sebab di dalam api neraka nanti yang paling banyak adalah jin. Sebab yang dikatakan dalam tafsir As-Sawi. Jadi ayat ni dia didahulukan dengan jin dan manusia. Sebab apa? Sebab jin lah yang lebih banyak yang masuk ke dalam api neraka berbanding dengan manusia. Dan ada bagi orang yang pada pangkat ini, pangkat yang kedua ni, pangkat yang paling rendah ni, pangkat haiwan ni. Sebab apa? Dikuasai oleh hawa nafsu, akal yang menyuruh kepada agama. Kalau binatang lah, mana tandaan dia? Ada dua alamat, dua tanda. Ada dua alamat, dua tanda. Kena tahulah alamat dia ni, tanda ni kena tahu. Sebab apa ni? Sebab nak melepaskan kita daripada ni, akan masuk neraka yang dipenuhkan di dalam api neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ada dua alamat, dua tanda. Salah suatu daripada keduanya, ada dua alamat ni, bahawa berkata ia seseorang, berkata ia seseorang, berkata ni pada diri sendirilah, berkata pada diri sendiri, ataupun kata kepada orang lain pun samalah. Tapi mana berkata pada diri sendiri? Mana? Aku ingin akan taubat. Aku nak taubat, tak mau duduk jauh daripada agama gini. Aku ingin kepada taubat, tetapi teruzur atas aku. Nak taubat tak larat. Nak taubat uzur. Tak larat nak taubat. Nak taubat, madu nafsu semata-mata ni mati ke? La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Neraka lah jawapan dia. Tak mau taubat. Aku nak taubat, tetapi teruzur atas aku, maka tiada loba aku padanya pada taubat. Nak taubat tak ada jalan. Berapa? Allah, taubat pun pada ni teruzur, lemah dianya, maka tak ada lah loba dia nak taubat. Maka orang ini yang putus asa, lagi binasa. Putus asa daripada keampunan Allah, dan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang putus asa seorang ni haram, berdosa besar. Orang yang putus asa seumpama ni haram, berdosa besar. Putus asa daripada rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Putus asa daripada rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taqnatu ar-rahmatillah. Jangan kamu putus asa daripada wala taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wala taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Dan jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni akan dosa sekaliannya. Allah mengampuni dosa. Jangan putus asa. Ni putus asa ni. Nak taubat teruzur aku, maka tiada loba aku padanya. Tak cari jalan taubatnya, payah. Nak taubat ni dosa banyak. Nak taubat ni kena belajar dulu. Kemudian pula nak menyempurnakan rukun-rukun taubat,
dosa dengan anak Adam pula banyak, kena minta maaf pula. Tak ada jalan. Akhirnya terus dengan hawa nafsu semata-mata. Ini salah satu dua alamat orang tu pangkat yang kedua ni, ahli neraka. Nak taubat tapi teruzur atas aku tak mampu, maka tiada loba aku padanya pada taubat. Ni orang putus asa daripada rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Ni pakai terus jelah. Dia sedar sangat kesalahan dia tu, pergi terus. Sebab apa? Tak ada bakat dia kata nak jadi baik. Nak jadi baik pun kena ada bakat juga. Dah. Jelah. Dia kena ada bakat gapa-gapa pun. Buat kerja apa-apa kan, dia kena ada bakat. Macam orang bersukan tu lah. Bersukan tu kena ada bakat, kemudian latih tau. Bukan gitu. Dia kena ada bakat, kemudian di kilat apa nama itu? Bakat tu lah. Kilat. Asah bakat. Tapi kalau tak ada bakat, kalau kita katalah hok tak pandai main bola ni ke apa? Kaki bangku. Hok tak pandai main bola. Kaki bangku. Ke kaki ni bagi? Hok tak pandai main bola tu. Kaki kursi ke apa? Hok tak pandai main bola, tak ada bakat. Kalau ambil jurulatih international, pandai ada main bola. Hok ni hok kaki bangku ada. Kaki bangku ni memang tak pandai main bola. Tak pandai. Ayah dia kaya, ayah orang kaya. Ayah dia pun ambil jurulatih ni international ni. Ajar nak disorang je. Bukan ajar satu pasukan. Ajar satu pasukan payah. Ajar nak disorang je. Boleh jadi pandai tak? Jadi dia kena ada bakat. Nak jadi baik pun ada bakat juga tau. Ni lah, tak ada bakat nak jadi baik. Ada orang cakap gitu. Ya juga wali dok. Nak jadi baik ni kena ada bakat. Kalau tak ada bakat tak jadi. Kalau bakat tak jadi. Lepas tu pakai dok lah. Buat apa? Tak ada bakat. Memang ada cakap gitu. Kena sabar lah kata. Tak ada bakat sungguh lah. Itu yang pertama. Alamat yang kedua, bahawa tiada ditinggalkan padanya, tiada ditinggalkan padanya pada orang yang itulah, seseorang lah. Tadi ayat tu kan, ada bagi orang yang pangkat ini dua alamat. Orang yang pangkat inilah, tiada ditinggalkan padanya pada orang yang pangkat ini, seseorang. Tiada keinginan kepada taubat. Ni tak ada langsung. Ni tak ada. Tak ada langsung keinginan kepada taubat. Tak ada. Tadi ingin taubat. Taubat ni apa? Ar-rujuk, kembali daripada jauh dengan Allah kepada menghampirkan diri dengan Allah. Tu taubat. Ar-rujuk. Minal bu'di ilallah ilal qurbi ilallah. Mana apa ni? Nak kembali daripada jauh daripada Allah. Minal bu'di anillah ilal qurbi ilallah, kepada menghampirkan diri pada Allah. Ada nak kembali kepada Allah, tapi dia kata uzur pula dah, tak boleh. Maka tak lobalah, tak tuntuklah dianya. Yang alamat yang kedua ni, bahawa tiada ditinggalkan. Tiada ada. Tak, tiada ada tinggal padanya gitu. Tiada ada tinggal padanya keinginan pada taubat. Tak ada. Tak ada nak taubat. Tetapi berkata ia. Tak ada nak taubatnya. Tiba-tiba berkata ia. Allah Ta'ala sangat pemurah. Allah Ta'ala sangat pemurah, sangat pengampun, sangat kasih sayang. Terkaya ya Allah daripada taubahku. Allah tak perlu pada taubahnya. Dan Allah nak ampun, Allah ampunlah.
Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengampung, Allah Maha Penyayang. Dia punya angan-angan. Angan-angan. Terkaya ia Allah daripada taubatku. Janji tidak syirik je. Hak lain tak taubat pun Allah tak terkaya dari taubatku. Kenapa? Allah tidak berhajat kepada taubat. Sebab Allah Maha Pengampung, Maha Penyayang, Maha Pemurah. Maka syurga yang luas itu tiada sempit ia daripadaku. Allah, syurga luas kan. Kalau tak taubat pun Allah nak masuk syurga, takkan jadi sempit pula. Sedap tau. Maka orang ini telah jadi akalnya tawanan bagi keinginan. Taubatnya tidak, tak ada nak taubat. Tapi Allah Maha Pengampung. Ini apa kata? Angan-angan. Dia berangan-angan. Ya, Allah Ta'ala Maha Pengampung, Allah Ta'ala Maha Penyayang. Inna Allah yaghfiruz dzunuba jami'a. Allah Ta'ala mengampuni dosa sekaliannya. Allah Ta'ala Inna Allah yaghfiru. Inna Allah la yaghfiru an yaghfirna. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala sama tidak akan mengampuni mereka yang mensyirikkan Allah. Dan kalau orang tu orang yang mentauhidkan Allah, orang yang beriman, Allah Ta'ala akan mengampuni bagi mereka yang selain daripada menyekutukan Allah, bagi mereka yang Allah kehendak. Masuk kita lah tu Allah kehendak. Dia panggil angan-angan. Ni orang angan-angan. Taubahnya tidak. Allah Maha Pengampung, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang, rahmat Allah luas. Yang pertama tadi sedar nak bertaubat sebab jauh dah agama ni, tapi uzur, tak larat, tak mampu, tak lobalah kepada taubat. Hak ni taubahnya tak langsung, tapi dia buat angan-angan. Ni nafsu ditipu oleh syaitan semata-mata. Hak yang kedua ni, hak nafsu ni, jangan nampak orang hak nampak rupa jauh tu sama juga. Sama jugalah dengan orang yang ikut nafsu, bukan ikut agama. Nawa amma ikut agama kena belajar. Nawa amma ikut agama kena belajar. Itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kena belajar. Ini nawa amma nak berkembali pada Allah, belajar tak ambo. Itu bukan ikut agama, itu ikut nafsu syaitan. Kita nampak orang pesen ni orang jauh dari agama, sama juga. Orang yang tak mau belajar, sama je. Dina wa'ama ikut apa? Ikut nafsu syaitan dia. Yang menyuruh kepada agama, nak beramal kena ada ilmu. Daripada ilmu barulah pergi pada taubah. Tapi ilmunya tidak. Wa'ama ikut nafsu. Wa'ama akidah salah. Itu syaitan teruk tu. Kuat wa amal tak betul pun. Kuat wa amal nampaknya riak, ujub, takabur, hasad. Hak tu menang sebelah mana tu? Menang sebelah nafsu ke? Menang sebelah akal? Menang sebelah keinginan nafsu ke? Menang sebelah agama? Sebelah agama gitu. Wa amal. Kemudian akidah. Amal kalau kata semayang, ilmu semayang macam mana? Patut hati macam mana? Inilah hak golongan, hak paling rendah sekali. Sebab apa? Hak ni golongan yang kuat menyuruh keinginan nafsu dia je. Bukan ikut seruan kepada agama. Nak seruan pada agama, nak belajar, nak beramal, ilmu. Itu seruan jalanan agama. Jalanan nafsu, jalanan syaitan, buat amal. Betullah kitab Minhajul Abidin, terkadang syaitan menipu daya anak Adam atas rupa kebajikan. Buat. Semayang rajin-rajin, semayang kuat-kuat, belajar tak payah.
Hak tu amalan tu, hak tu seumpama tu ikut agama, seruan kebaikan. Tak. Itu seruan nafsu sendiri, nafsu orang jahil yang tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kalau akidah salah macam mana? Allah nak terima, Allah terimalah. Sedap pula dia jawab. Kena belajar, jangan tak belajar gitu. Akhir zaman ni fitnah akidah berat. Salah akidah, amal ibadah tu tak terima. Tuan terimalah. Bagi tu amal ibadah ikhlas, dia kata. Ikhlas dah ikhlas apa? Belajar tidak apa tidak. Nah ni. Ni golongan kedua ni lah. Kita nampak golongan kedua ni orang berpoya-poya. Nampaklah siapa berpoya-poya. Dah macam mana orang yang nak rupa agama. Ikut seruan agama ataupun ikut seruan nafsu syaitan. Seruan agama nak kembali kepada Allah, nak bertaubat, kembali pada ilmu, sabar atas mengerjakan kewajipan belajar ilmu agama, sabar atas beramal, perbetulkan akidah, kena sabar. Banyak sembahyang dia ditinggalkan, kena qada, kena sabar dalam qada tu. Qada sembahyang, qada puasa, kena sabar. Itu barulah jalan agama yang sebenar. Jangan nampak golongan yang kedua ni, pangkat yang kedua ni, hok nampak orang jauh dari masjid dak. Orang masjid pun sama juga kalau tidak mengikut seruan agama, ikut seruan nafsu syaitan. Seruan agama wajib, fardu ain, ijma' ulama, mandatori belajar tauhid, fiqh, tasawuf. Tak ada ni. Tak ada jalan lain, tak ada jalan lain. Nak ikut jalan agama lah. Nak ikut jalan nafsu, okeylah. Nak ikut jalan tipu dari syaitan, okeylah. Mana mungkin rokok sujud dengan akidah salah? Mana mungkin rokok sujud dengan hukum fiqh pun tak betul? Rokok sujud dengan riya, ujub, takabur, hasad. Itu jalan apa tu? Jalan nafsu, jalan syaitan. Itu bukan jalan agama. Menang sebelah nafsu, menang sebelah syaitan kalau yang menyuruh kepada agama. Maka orang ini telah jadi akalnya tawanan bagi keinginan nafsu semata-mata, dan tiada memakai ia. Akan tiada memakai ia. Akan dia akan melainkan pada mencari helah bagi menunaikan keinginan. Helah lah macam mana pun, dia helah lah. Akal ada, belajar, dia helah situ, helah sini, helah situ, helah sini. Ini hak mana menang yang menyuruh pada keinginan nafsu, syaitan yang kalah dan kalah oleh menyuruh kepada agama. Ini pangkat yang paling rendah, pangkat haiwan. Mereka yang masuk dalam golongan la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Demi Allah, selagi memenuh oleh kami akan api neraka jahannam daripada jin dan manusia sekalian. Ini pangkat yang kedua daripada 3 pangkat sabar. Pangkat yang ketiga, pangkat yang pertengahan, iaitu bahawa tiada lemah ia daripada berperang, maka sentiasa membangkitkan akan agama, melawan akan yang membangkitkan nafsu. Tetapi terkadang menang yang menyuruh pada agama, iaitu akal. Pada 3 itu hasil oleh sabar, dan terkadang menang tentu syaitan, dan iaitu keinginan dan menyuruh kepadanya. Maka pada 3 itu telah lupu oleh sabar. Ini orang awam, sabar sangat pada belajar, pada buat amal, tak ada helah apa-apa. Kadang-kadang menang sebelah kebaikan, terkadang menang sebelah kejahatan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin.
Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.